Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Yang dihormati pengurusi sedari, rakan-rakan pembentang pada petang ini dan juga peserta sekalian. Hari ini petang ini saya akan melakukan pembentangan buat wacana pendidikan Islam siri ke-12, pendidikan Rabbani mendepani kualiti dan cabaran masyarakat semasa. Dan tajuk kertas kerja saya pada petang ini adalah hubungan kebimbangan bahasa dengan sikap pelajar terhadap pembelajaran bahasa Arab di kalangan pelajar Fakulti Pendidikan Islam UKM. Nama pembentang saya sendiri iaitu Muhammad Syarifizan bin Suramin daripada pelajar sarjana pendidikan bahasa Arab Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya mulakan dengan pengenalan dengan kertas kerja ini. Pembelajaran bahasa Arab di Malaysia adalah mata pelajaran tambahan dalam kurikulum kebangsaan, sama ada di peringkat rendah dan juga menengah. Ada juga sekarang ini pelajaran di bahasa Arab di Malaysia bukan setakat menjadi satu mata pelajaran bersifat aliran perdana di sekolah rendah, malahan di menengah pun sudah ada melalui yang disebutkan dalam kurikulum standard sekolah rendah dan kurikulum standard sekolah menengah. Malahan juga dalam masa sama pembelajaran bahasa Arab telah menjadi salah satu kursus, malahan juga kursus, dan juga ada sebahagian yang menjadikan ia sebagai satu fakulti di Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta di Malaysia. Maka tidaklah tidak satu yang asing apabila kita dengar, selalu kerap dengar mengenai wujudnya subjek ataupun kursus bahasa Arab ataupun jabatan fakulti bahasa Arab ataupun juga sesuatu yang ditawarkan di IPT dan IPTS berkaitan dengan bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab pada hari ini di Malaysia bukan hanya setakat menguasai kemahiran asas iaitu seperti nahu, sorof, insya, malahan ia juga menekankan dengan aspek yang lebih luas dengan mencakupi 4 kemahiran utama iaitu kemahiran membaca, kemahiran mendengar, kemahiran bertutur dan kemahiran menulis. Perkara ini telah ditekankan dan menjadi satu penekanan daripada peringkat menengah, peringkat rendah, menengah dan juga sehingga peringkat Universiti Pengajian Tinggi. Maknanya pembelajaran bahasa Arab ini bukan setakat seperti mana pembelajaran mengetahui tentang tata bahasa, malah ia lebih kepada untuk memahirkan seperti mana subjek ataupun mata pelajaran bahasa lain iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Namun demikian, dalam pembelajaran bahasa Arab seringkali didengar adanya keluhan pelajar terhadap pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Dan perkembangan itu ataupun keluhan itu lebih kepada berkaitan dengan aspek psikologi dalam pembelajaran bahasa Arab. Antara aspek itu adalah aspek kebimbangan bahasa. Kebimbangan bahasa Arab ataupun kebimbangan bahasa itu terbahagi kepada 3 kebimbangan. Pertama adalah kebimbangan dari segi bertutur, yang kedua kebimbangan dari segi ujian, yang ketiga adalah perspektif negatif orang lain terhadap penutur ataupun penuntut bahasa Arab. Permasalahan kajian ini sebenarnya disebutkan tadi, kebimbangan bahasa adalah salah satu aspek psikologi yang sering mengganggu pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan aspek kebimbangan ini menyebabkan pelajar rasa bimbang, dan bila rasa bimbang pelajar takut untuk mempelajari satu bahasa, risau. Macam kalau kita lihat bahawa bahasa Inggeris misalnya, contohnya bahasa Inggeris, penggunaan bahasa Inggeris di media sosial sangat luas. Maknanya kebimbangan bahasa itu mungkin tidak setinggi kebimbangan bahasa Arab, kerana bahasa Arab penggunaan ataupun pencerahan di peringkat media tidak seperti mana bahasa Inggeris. Menurut Adrian Harris, kebimbangan bahasa itu adalah satu persepsi, perasaan dan tingkah laku
yang timbul ketika sesi kelas pembelajaran bahasa asing. Okey, persepsi, perasaan. Adanya perasaan bimbang, risau. Okey, dalam nak belajar bahasa asing mesti ada kebimbangan itu. Kenapa? Takut pertuturan tak sama, ataupun takut dari segi apa, pandangan orang, ataupun takut dari segi apa, dari segi yang kata dari segi ujian. Bila ujian melibatkan ujian bahasa asing tu takut, maka ini adalah dipanggil kebimbangan bahasa. Okey, kebimbangan bahasa bukan hanya setakat dalam bahasa Inggeris, okey, tapi ia juga wujud dalam bahasa Arab. Okey, sebenarnya yang disebutkan oleh beberapa kajian-kajian lalu, antaranya kajian Effendi et al. Yang menunjukkan bahawa adanya wujudnya kebimbangan bahasa yang mempengaruhi pencapaian pelajar dalam bahasa Arab. Kemudian kajian Effendi et al. Pada 2019 yang menunjukkan juga ada hubungan kebimbangan bahasa pelajar terhadap aplikasi Kendiri, dan juga kajian oleh Irwan 2020 yang menunjukkan bahawa wujudnya kata ataupun kebimbangan bahasa terhadap ataupun mempengaruhi terhadap komunikasi, ujian dan perisian negatif. Okay, dalam masa sama ada juga kebimbangan bahasa juga terhadap sikap pelajar. Kerana itu, namun kajian berkaitan dengan kebimbangan bahasa dengan sikap pelajar itu adalah masih kurang. Dan kerana itulah saya dalam kata-kata ini menemukan kajian untuk kebimbangan bahasa terhadap sikap pelajar dan khusus kepada pelajar di IPT. Okay. Objektif kajian ini, seperti yang disebutkan tadi, ialah pertama untuk mengenal pasti tahap kebimbangan bahasa. Kebimbangan bahasa yang difokuskan ialah kebimbangan bahasa Arab terhadap pelajar tahun 1 dan tahun 2 di Fakulti Pengajian Islam UKM. Objektif yang kedua ialah untuk mengenal pasti hubungan kebimbangan bahasa dengan sikap pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab di fakulti di kalangan pelajar tahun 1 dan tahun 2 di Fakulti Pengajian Islam UKM. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan metodologi kajian. Okay. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kuantitatif, kaedah tinjauan dan menggunakan soal sidik sebagai alat ukur. Sampel kajian terdiri daripada 54 orang pelajar tahun 1 dan tahun 2 Fakulti Pengajian Islam UKM, dan persimpalan dijalankan secara persimpalan bertamat, iaitu dengan menyasarkan pelajar-pelajar yang telah diterima masuk ke Fakulti Pengajian Islam dan juga mendapat urusan baik dalam pelajaran bahasa Arab di berbagai SPM dan juga mempelajari bahasa Arab di Fakulti Pengajian Islam. Okay. Instrumen kajian ini adalah menggunakan item soal sidik, Foreign Language Classroom Anxiety Scale FLCAS yang telah diperkenalkan oleh Elaine Horwitz, yang kemudian dalam bahasa Inggeris. Kemudiannya item ini telah diadaptasi oleh Afandi melalui kajiannya pada tahun 2019 ke dalam bahasa Arab, ke dalam bahasa Arab untuk disesuaikan ke dalam bahasa Melayu untuk disesuaikan dengan kembangan dalam bahasa Arab. Okay. Item ini mengandungi 33 item dan menggunakan skala Likert 5 tahap. Seterusnya kesahan muka. Kesahan muka dan kesahan kandungan telah dijalankan. Kedua-duanya dijalankan oleh kajian sebelum ini, iaitu oleh Afandi et al. 2019 dan dilakukan oleh beberapa orang pakar psikologi pendidikan dan juga pakar pendidikan bahasa Arab. Kajian rintis juga dilakukan oleh beliau dengan mengenal pasti 113 orang pelajar sekolah menengah yang mempelajari bahasa Arab. Melalui kajian rintis dilakukan oleh beliau, nilai perkali Cronbach alpha yang diperoleh adalah 0.91. Kaedah analisis data telah digunakan dua analisis. Yang pertama analisis deskriptif untuk menilai mean, CSM varian dan juga tahap kekerapan, dan juga menggunakan analisis inferensi iaitu ujian korelasi persen. Bila ujian korelasi persen ini dilakukan adalah untuk melihat hubungan di antara dua variabel, iaitu variabel yang pertamanya adalah kebimbangan bahasa, yang kedua adalah sikap pelajar. Apabila ujian korelasi persen dilakukan, maka ujian kenormalan perlu dilakukan. Maka melalui ujian kenormalan yang dilakukan, tahap
Aquinas dan juga kurtosis bagi kajian ini, bagi soal sidik ini berada di antara dulat 1 dan 1. Seterusnya, saya akan menerangkan pula berkenaan dengan dapatan kajian. Dapatan kajian ini boleh lihat kepada dua persoalan pertama ataupun dua objektif. Iaitu pertama, persoalan pertama, menilai tahap kebimbangan bahasa. Dapatan bagi persoalan pertama mendapati bahawa min tahap kebimbangan bahasa secara keseluruhan bagi pelajar yang mempelajari bahasa Arab di tahun 1 dan tahun 2 di Fakulti Pengajian Islam UKM adalah pada tahap sederhana, iaitu 3.3, manakala sisihan piawai adalah 0.441. Secara literalnya, dapatan kajian ini menyokong dapatan yang diperoleh oleh Afandi et al. 2019 dan Afandi et al. 2020 yang dijalankan terhadap pelajar-pelajar di SMKA dan SMK. Manakala dapatan kajian terhadap min 3 faktor kebimbangan bahasa, iaitu kebimbangan bahasa komunikasi, kebimbangan bahasa ujian dan tahap persesif negatif pelajar, ianya berada pada tahap sederhana, iaitu ketiga-tiganya tahap sederhana, iaitu 3.23 bagi kebimbangan komunikasi, 3.52 bagi kebimbangan ujian dan 3.26 bagi takut persepsi negatif negatif terhadap mereka semasa mempelajari bahasa Arab. Hasil perbincangan daripada data ini menunjukkan pertama, antara tiga-tiga faktor kebimbangan bahasa, faktor kebimbangan bahasa ujian adalah faktor yang paling membimbangkan pelajar. Namun tahap kebimbangan bahasa, kebimbangan pelajar berada pada tahap sederhana. Ia adalah bukan sesuatu yang merisaukan tenaga pengajar dan juga pensyarah bahasa Arab. Maka kenapa? Kerana satu perkembangan bahasa yang pada tahap sederhana menunjukkan satu perkembangan yang baik. Kerana perkembangan itu perlu bagi seorang pelajar. Kerana tanpa ada perkembangan, dia tak ada motivasi untuk melakukan yang terbaik dalam pembelajaran bahasa Arab. Maka kebimbangan bahasa yang wujud, yang ada, yang bersifat sederhana itu adalah sesuatu yang bagus bagi pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan ianya dianggap sebagai satu bentuk motivasi dan dorongan secara langsung kepada pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab. Itu hasil perbincangan bagi persoalan pertama. Bagi persoalan yang kedua, soalan kedua iaitu melihat adakah wujud hubungan antara perkembangan bahasa dengan sikap pelajar. Maka ujian korelasi yang telah dijalankan menunjukkan bahawa hasil adalah R 0.06 dan B 0.908, dan daripada dapatan ini menunjukkan bahawa tiada hubungan yang signifikan antara perkembangan bahasa dengan sikap pelajar. Dapatan ini menunjukkan perasaan bimbang pelajar Fakulti Pengajian Islam UKM dalam bahasa Arab tiada kaitan dengan sikap mereka dalam mempelajari bahasa Arab. Perbincangan berkaitan dengan dapatan ini, pada asasnya dia berbeza dengan dapatan kajian Muhammad Asar 2018 yang dijalankan untuk melihat hubungan kebimbangan bahasa Inggeris dengan sikap pelajar, di mana Muhammad Asar telah mendapati wujudnya hubungan negatif yang signifikan di antara kedua-dua variabel yang dikaji. Dalam dapatan kajian ini menunjukkan bahawa dapatan kajian saya ini bahawa dalam terhadap hubungan bahasa tidak wujud hubungan di antara kebimbangan bahasa dengan sikap pelajar di Fakulti Pengajian Islam UKM. Ini bermaksud bahawa walaupun pelajar mempunyai kebimbangan terhadap bahasa Arab, namun mereka kekal bersifat positif untuk terus mempelajari bahasa Arab semasa ataupun sepanjang mereka mempelajari bahasa Arab tahun 1 dan tahun 2 di Fakulti Pengajian Islam UKM. Maka hasil daripada dapatan ini diharapkan dapat membantu para pensyarah mengenal bahawa sikap pelajar atau sikap setengah pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab, sama ada mereka suka ataupun berminat atau sebagainya,
adalah bukan disebabkan oleh mereka risau atau bimbang terhadap pelajaran bahasa Arab. Okay, mungkin ia disebabkan oleh faktor-faktor lain yang perlu dikenal pasti dan dikaji oleh pihak ataupun dalam kajian-kajian yang selanjutnya. Maka itu saja daripada penerangan saya pada hari ini. Okey, sekian. Assalamualaikum dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.